Okay, salam semua. Okay. Alright, kita boleh start ke untuk sesi yang sekarang? Boleh. Okay, alright. Terima kasih Mama Zura. Okay, so untuk yang apa tu, lecture yang kali ni, dia lebih kepada uh, kita punya assignment lah untuk yang grouping tu ya. So saya rasa macam kita kena take note sikit lah apa yang saya bagi tahu untuk sesi kali ni ialah untuk kita nak buat assignment nanti. Tapi dia simple je, dia berkait dengan simple-simple angle, simple-simple composition untuk fotografi. Tapi macam saya akan, sebab tadi listing pun baru masuk sikit-sikit. So by 2 o'clock saya rasa saya dah boleh bagi tahulah nama grouping tu berserta dengan assignment yang akan yang tuan-tuan dan puan buat lah untuk hari ni. So meaning maksudnya tengah hari pagi ni daripada pukul 11 sampai pukul 12 ni saya akan ceritakan tentang composition tu semua yang akan menjadikan assignment kepada tuan-tuan dan puan petang nanti. So normally kalau dekat tempat sana agak-agak petang selalu hujan ke? Langkawi hujan. Kadang-kadang hujan, Penang. Ya. Itulah sebab saya pun tak tahu nak cakap. Pagi tadi macam dah redup, macam dah gelap sangat kan. Tapi itulah tak apa, kita try tengok apa yang boleh. Okay, kalau misal kata petang nanti hujan, mungkin boleh shoot kat indoor je lah kot kan. Tapi kalau tak hujan, bolehlah shooting dekat outdoor. Dia tak susah pun, saya janji tak susah. Just nak dapatkan understanding tu saja, okay. So kita boleh start dengan composition lah yang tadi, sambungan daripada yang tadi yang saya cerita pasal 5 elemen yang penting tu. So sekarang cerita pasal composition. Okay, so composition ni dia sebenarnya kalau nak cerita tentang fotografi di composition mungkin tak cukup lah dalam masa 2 jam. Dia mesti, kalau student saya belajar 1 semester. Tapi sebab tuan-tuan perempuan macam error, so mungkin boleh lah dapat capture apa yang saya nak bagi tahu ni sepanjang 2 jam ni kan. Okay, tak apa. Macam saya cakap tadi, kalau misal kata ada apa yang tak faham, boleh just stop saya in the middle kalau saya tak alert dengan chat box kan. Okay, so saya start dengan kita punya presentation yang seterusnya lah. Okay, InsyaAllah saya cuba sebaik mungkin ya. Okay. Okay, ini berkaitan dengan composition. Kalau tadi dia cerita pasal 5 elements yang penting untuk kita faham mengenai fotografi. So sekarang ni bila kita dah faham 5 elements tu yang tadi yang saya terangkan pada yang nombor 2 punya notes tu. So ini adalah yang ketiga. So photographic composition. So dia dah tahu, dah faham, so kita nak compose gambar je. Okay, so dia punya tajuk kat sini pun, content dia improve photography skills. InsyaAllah, saya yakin semua orang boleh buat. Okay, so ini adalah tadi, lebih kurang gambar tadi juga. Okay, so sekarang ni tadi ada 5 elemen penting dalam kita nak compose gambar kita. So sekarang ni dalam composition ada banyak. Ada lebih pada 9 yang saya tulis lah, sebenarnya ada banyak lagi tapi ini yang paling basic lah, yang setiap, kalau student saya yang basic tu kena tahu. Okay, so sekarang ni tuan-tuan dan perempuan kena faham ini je lah, cukup lah kot untuk ramuan untuk mendapatkan gambar yang lebih menarik lah. Okay, so composition ni lebih kurang ada 9 ni lah yang saya akan ceritakan. So daripada 9 ni akan jadi individual punya tajuk lah. Okay, so maksudnya group 1 akan buat rule of third, contoh macam tu lah. Group kedua buat leading lines, okay. Group ketiga buat framing, group keempat buat fill the frame, macam tu. So dia ada, setiap group tu akan buat satu title kecil daripada composition ni di tempat masing-masing lah. Maksudnya akan come up dengan satu keping gambar setiap orang yang menggunakan tajuk yang sama. Okay, faham kan? Ayat saya tu macam berterabur tapi faham tak tuan-tuan perempuan? Faham Okay. Faham. Okay, thank you. Okay, sekarang ni kita pergi kepada composition pertama iaitu rule of thirds. Okay, rule of thirds ni senang je. Kalau kita buka kat phone ni, kita setting je dekat phone kita tu supaya keluar dia punya grid line dia. Okay, so semua phone ada kan benda-benda ada kan grid line dekat phone. Okay, so bila kita buka grid line dekat phone ni,
Okay, kita akan nampak dia punya line yang ni, line yang horizontal dengan vertical ni. So, dia punya yang tips yang pertama ni bila kita nak shoot kita punya subject matter menggunakan rule of thirds punya composition, kita berada di mana-mana point yang ni, yang bertembung ni, yang X ni. Satu kat sini boleh, dekat sini pun boleh, dekat sini pun boleh, dekat sini pun boleh. So bila kita buka phone kita dekat joining yang ada point tu, so kita letak je placement of kita punya subject matter tu. Okay, faham? So itu dia punya yang pertama lah, rule of third. Okay. Okay, sekejap Okay, sorry. Okay. Alright, so rule of third tu macam tu. So tak kisah dekat mana nak letak. So nanti saat group yang dapat assignment rule of third, so dia akan gunakan grid line untuk kita shooting. Mungkin selama hari ni kita ignore je grid lines tu. Kita tak pernah nak pakai pun bila kita nak shooting. Okay? Alright. So yang kedua ialah line yang kedua ialah kita shoot along the line. Maksudnya kita bahagikan kita punya gambar tu kepada 3 section. So bila dekat rule of third tu dia dekat sini lah. So dia dekat point yang nombor yang ketiga macam tu. So maksudnya 1, 2, 3, 4 kan. So kita placementkan kita punya subject matter dekat sini. So dia jadi juga rule of third tu. Tapi kita bahagikan kita punya gambar kepada 3 section. Okay. Okay. So kalau leading lines pula. Okay. Tadi rule of third tu kita letakkan kita punya subject matter dekat 4 point tu. Di mana-mana 4, bukan ke 4 tau. Salah satu daripada 4 point tu. Okay. So yang kedua leading lines. Maksudnya kita use natural lines to lead the eye into the picture. Maksudnya ada line dalam gambar kita. Contohnya macam gambar jambatan lalasan kereta api ni. So dia ada line dah dekat situ. So kita gunakan line tu untuk lead kita punya eye. So dia guna leading line untuk kita shoot composition tu. Okay. Macam ni. So nak dapat tu mungkin susah lah sikit, tapi kita cuba untuk dapatkan lines tu dalam gambar kita. Okay. Yang ketiga ialah diagonals. So kita dapatkan lines, diagonal line create great movement. So maksudnya dia ada movement dekat dalam gambar ni. Okay. So itu gunakan lines ya. Macam ni juga sama. Ada line dalam gambar, so kita shoot je. Okay, komposisi yang keempat ialah framing. So kita bukan gunakan photo frame. Kita tak gunakan photo frame dalam gambar ni. Kita gunakan framing yang semula jadi. Contohnya macam ni lah. Macam tingkap kereta api ni. So kita gunakan tingkap tu sebagai framing kita. Kalau kat rumah mungkin tingkap rumah kita ataupun pintu ke, tak kisah, jadi dia jadi macam satu bentuk frame lah depan kamera kita. Macam ni. So dia jadi macam framing. Okay, so dia punya subject matter berada dalam frame tu. Okay, bila kita letak gambar kita, misal kata kita placekan subject matter, dia berada dalam framing yang kita dah kita buat tu. Okay. Yang kelima ialah figure to ground. Maksudnya kita find a contrast between subject and background. So ada contrast dekat situ. Ada contrast dalam gambar kita lah. So kita punya subject matter dengan background tu ada nampak dia punya contrast tu dekat situ. Okay. Betul. Okay. Kalau fill the frame pula, kita get close to the subject matter. Maksudnya bila kita fill the frame, kita punya framing tu macam penuh. Kita shoot close up. Okay, close up kepada kita punya subject matter. So kalau macam ni, dia jadi fill the frame lah. Dia punya composition pun tak terlalu balance. So kita tengok, kita boleh combine juga antara composition yang sebelum ni, kita boleh combine dia, jadikan satu gambar kita. Okay. Okay, yang ni pula dia letakkan mata tu dekat, place the dominant eye in the center of the photo. Maksudnya dia letak dominant, apa yang dominant dekat mata tu. So maksudnya dia letakkan subjek tu kat tengah-tengah dan fokus mata tu ada eye contact dalam gambar kita. Eye contact ni sebenarnya sangat penting. Okay, kadang-kadang bila kita curi-curi shoot gambar orang, so dia tak nampak sangat dia punya interaction antara kita dengan subject matter. Tapi bila kita dapat shoot close up gambar macam ni, so dia ada interaction antara mata orang tu. So dia ada memberi sedikit impact lah kepada gambar kita. Okay. Contohnya macam ni.
Okay, this one is repetition. Patterns are aesthetically pleasing. Maksudnya kita shoot gambar yang repeat. Dia punya subject pattern tu ada banyak dan repeat dan colour, dia punya colour combination pun benda yang sama. So dia akan nampak pattern tu, dia akan repetition dekat situ. Okay. Simetri pula macam apa, seperti mana maksud dia, simetri akan memberi balance lah kepada gambar kita. So kita punya placement of the subject matter pun kita letak dia dekat tengah-tengah dan kiri kanan dia pun benda yang sama, benda yang lebih kurang sama. So dia nampak simetri dekat situ. Okay, sama juga macam ni dan itu. Okay, so ini adalah cara-cara untuk shoot gambar yang lebih nampak macam kita punya, bila kita place the subject matter tu nampak different daripada yang biasa. Okay, so kita kena tahu sikit lah pasal composition ni. Ini janganlah contoh-contoh gambar je lah yang saya tunjuk. Mungkin tak dapat lagi idea tu sebab kita belum turun padang untuk pergi shooting lagi kan. So benda-benda tu adalah benda yang kita akan nampak bila kita try untuk shoot tu, dia akan ada sikit extraordinary bila kita dah try untuk shooting gambar kita. Okay, so far itu bukanlah assignment yang kita nak kena buat lagi. Okay, so saya ada satu topik yang betul-betul spesifik yang lebih basic yang akan dijadikan assignment tu. Okay, so apa tadi tu? Cinematic composition. Cinematic ni sebenarnya dia lebih kepada dia punya tone gambar dia kan. Macam dalam iPhone sekarang pun dia ada cinematic punya features. Okay, so cinematic ni dia lebih kepada color dia, lepas tu dia macam ada visual storytelling sikit dalam penghasilan gambar tu. So normally kalau ikutkan saya macam gambar-gambar yang saya tunjuk tadi tu, dia lebih kepada ada seorang fotografer yang sangat hebat ni, dia memang lebih kepada, macam saya cakap tadi, dia lebih kepada human interest punya gambar-gambar. So saya bagi link ni, cuma tuan-tuan tengok. Okay, so mungkin yang tadi Puan Hidayah cakap pasal cinematic composition tu, mungkin daripada Steve McCurry ni ada banyak gambar-gambar yang dia hasilkan menggunakan cinematic punya composition sebab dia bermain dengan storytelling. Benda tu bukan sebenarnya nak kena develop mata tu sangat susah sebab macam saya sendiri, saya tak claim diri saya sebagai fotografer lah, tapi sebab saya dah lama dalam bidang fotografi, so saya punya mata ni dah train gaze tu memang melihat apa yang dekat depan tu macam viewfinder lah. Maksudnya mata saya bila saya melihat keadaan sekeliling dia macam viewfinder. So saya dah nampak lah, bila saya pandang tu saya tahu macam mana saya nak compose gambar tu sebab saya dah lama So saya punya mata ni memang macam viewfinder, macam kamera tu, so dia ada kotak kat depan ni, bila saya tengok saya tahu macam mana saya nak compose gambar saya. So sampai tahap tu dah sebab saya dah lama sangat dalam bidang ni kan. Okay, so saya harap tuan-tuan perempuan pun boleh juga praktis mata tuan-tuan perempuan untuk melihat keadaan dekat keliling tu macam mana saya melihat lah. Okay, so dia akan dapat satu pengalaman yang lain lah. Okay, so sekarang ni kita teruskan lagi. So far ada problem ke dekat ni yang tadi tu? Okay, sekejap. Okay, oh sorry. Okay Okay, so sekarang ni dalam composition, okay, yang ini nanti saya harap tuan-tuan dan puan boleh hasilkanlah gambar-gambar yang macam ni, at least basic thing yang macam ni lah Okay. So setiap kumpulan akan diberikan tajuk yang berbeza lah macam ni. Okay, so ada 7, kalau ikutkan basic thing ada 7, nanti saya tambah lagi 1 untuk kumpulan yang ke-8. Okay, kumpulan ke-8 akan buat rule of third lah. Mungkin akan buat gambar rule of third. Yang lain 7 tu akan buat based on this elements. Okay, elemen yang pertama ialah line. Okay, line ni sebenarnya dia memberikan direction kepada kita punya gambar sebenarnya. Okay, the most important element of all and also the most strongest in its meaning. Your eyes follow the line whether it is visible or invisible. Contoh je tadi gambar yang saya cakap leading the lines tu kan.
So dia ada line yang invisible, ada line yang visible. Contohnya line yang visible ialah line yang visible ialah line yang daripada landasan kereta api ni. Okay, line yang visible dan line daripada kereta api. Line yang invisible ialah apabila orang tua ni berjalan ke arah sini. So dia ada dua line yang berbeza. Okay, so based on its character and direction, lines communicate emotions, making it one of the strongest elements of design. Okay, horizontal lines suggest feeling of restfulness or calmness. Vertical lines suggest feeling of power. Diagonal lines suggest feeling of movement and direction. Soft curved lines represent relaxing or soothing feel, whereas acute or jagged lines suggest frenzy or chaotic feeling and so on. Okay. Sekarang ni, apa yang penting ialah kalau saya, bila nak kita ambil gambar, kita kena pastikan horizon line dan ataupun vertical lines yang ada dalam gambar kita tu straight. So benda tu yang penting. Macam contoh gambar ni, dia dekat belakang ni, sebenarnya kita nak shoot subject matter yang ni kan, orang dan lines ni. Tapi yang dekat belakang ni, tuan-tuan dan perempuan kena bagi dia straight. Dalam gambar tu, bila kita compose, pegang kamera tu, make sure dekat lines tu, kalau ada horizon dekat belakang tu, make sure dia straight. Kalau dekat bangunan, kalau dekat dalam gambar kita ada bangunan, make sure line yang dekat vertical tu pun straight. Sebabnya kalau kita shoot architecture, mungkin main purpose dia nak tunjukkan kekukuhan gambar architecture tu. So bila kita shoot gambar tu sengit, dia akan nampak macam bangunan tu macam nak runtuh. Macam tu. So kalau kita shoot gambar ni pun, horizon line ni tak straight, kita akan nampak macam tak berapa perfect gambar tu. So benda tu adalah benda paling basic lah yang mungkin tuan-tuan dan perempuan boleh consider. Okay, so bila shooting, make sure horizon line dekat belakang ataupun vertical line daripada mana-mana dalam subjek kita tu, dia nampak straight. Okay. Okay. Okay, line. Ni yang saya maksudkan tadi. Kalau vertical line pun straight, kalau horizon line pun kita shoot straight. Bila kita pegang kamera tu, make sure dia straight, dan kalau misalnya kata kita tak boleh nak dapatkan straight, mungkin nanti selepas kita transfer, kita adjust sikit bagi dia straight. Okay, itu penting. Okay, ni pun lines juga. Ni nanti semua daripada kumpulan lines, dia akan shoot something related macam ni lah. Apa-apa saja yang puan boleh nampak di sekeliling puan dan tuan-tuan dan perempuan ketika ni, maksudnya dekat dalam sekitar tuan-tuan dan perempuan, kat mana ada lines tu. So try untuk compose gambar tu. Okay, bila compose gambar tu tadi, macam saya cakap tadi, dia ada banyak benda yang kita boleh apply. Contohnya, dalam ni ada banyak. Contohnya kita nak masukkan juga framing dalam lines tu. Boleh, tak ada masalah. Contohnya macam ni. Okay, dia ada juga framing sikit kat sini. Tapi sebenarnya kita nak shoot yang dominant ni adalah line. Macam tu, kita boleh campur-campur. And then kita punya placement of the subject matter tu kita nak letak kat rule of third. Okay, boleh. So dia punya subject matter dekat rule of third. Macam tu. So dia boleh combine a few composition dalam satu gambar, tapi kita punya main purpose adalah untuk line. So line tu kena dominan lah dalam gambar tu. Faham Okay, itu adalah macam saya kata untuk contoh kumpulan yang kena shoot line nanti. So daripada sekarang mungkin dah boleh try untuk imagine dekat mana dalam sekitar kita yang ada lines tu. Okay, lines juga. Okay, and then yang kumpulan kedua akan shoot shape. Okay, shape ni sebenarnya dia agak macam confused sikit dengan form. Okay, tapi nak membezakan dia ialah shape ni dia 2D. Dia nampak 2D. Contohnya macam saya pegang Godzilla ni kan. Okay, bila shape, nampak tak Godzilla ni? Okay, bila shape dia frontal. Sebenarnya dia frontal, dia cuma nampak shape saja. Tapi kalau form, dia bila sengit sikit dia nampak 3D. So itu beza dia. So kalau tuan-tuan dan perempuan nak shoot, kalau 2D dia daripada frontal macam ni. So dia nampak macam siluet je. Macam outline dia sahaja. Tapi kalau form dia kena sengit sikit, so dia akan nampak form kepada Godzilla ni lah. Okay, itu contoh ya. So ini untuk kumpulan yang kedua yang akan shooting nanti, shape. So shape is a 2D representation of an object. Kids draw primarily using the shape like an outline of a farmhouse, a tree house, etc. Bila saya cakap tadi, in photography you can represent interesting shapes of the object by using silhouette. Maksudnya bila kita shoot silhouette tu, cahaya kita bertentangan dengan cahaya. So kita akan nampak silhouette hitam saja kita punya gambar. Tak nampak dari punya details, tapi dia nampak outline of the shape tu tapi gelap. So dia silhouette. Okay, silhouette photograph make an impact when the shape of the object is clearly defined in contrast with the background. Okay, faham
Okay, macam ni shape. Okay, bila kita sengitkan sikit form of the apple ni akan nampak macam lagi nampak form dia lah. Tapi bila kita shoot dia frontal dia akan jadi shape. So ini untuk group shape nanti kena fikirkanlah apa subject matter yang paling berkesan dan sesuai untuk tuan-tuan dan puan-puan shoot. Okay. Okay, ini pun shape. So dia nampak macam tu je. Tapi kalau kita shoot sengit sikit, kita akan nampak form of the building. So dia akan jadi lain lah, dia akan jadi form. So jangan confuse untuk group shape and form, jangan confuse macam mana nak compose gambar tu. Okay, ni pun shape. Okay, form is a 3D representation of an object. 3D to the shape of real form. Photograph is a 2D form lacking the depth which poses a challenge to see a photographer to somehow represent the third dimension by creating an illusion of depth. Okay, macam ni. Okay, so dia dalam gambar ni macam saya cakap tadi dia ada combination of many compositions. Contohnya framing. Okay, so dia nampak form dekat sini bila dia sengitkan sikit gambar ni dia nampak form of the batang kayu ni. Okay, dia nampak form of the batang kayu ni. Tapi kalau kita shoot daripada angle yang ke tepi sikit yang betul-betul frontal dengan dahan kayu ni, so dia akan nampak macam shape. Itu beza dia. Okay, saya harap tuan-tuan puan-puan boleh bezakan lah antara form dan shape ni. Okay. Okay, group yang seterusnya akan shoot texture. Okay, texture ni sebenarnya dia details daripada apa-apa subject matter yang ada surface dia. Contohnya macam buah nanas. Okay, buah nanas dia ada texture dekat atas buah nanas kan. So kita shoot close up dekat buah nanas tu supaya kita nampak dia punya details surface of the object. Okay, you can use texture to create photographs that are visually interesting. Direction of light plays an important role in bringing out the textures. Based on the mood you want to convey in your photograph, you will either wait for the light that will emphasize the roughness or softness of an object. Contohnya macam ni. Bila kita nak shoot texture ni, bila kita nak enhance dia punya details, so mungkin kita ada lighting sikit lah. Okay, so mungkin kita kena tunggu lighting yang macam sunset, dia boleh jatuh atas permukaan kita punya subject matter tu dan dia akan memberi impact yang berbeza lah sebab dia akan nampak colour warm tu di atas kita punya subject matter. So lighting tu pun penting untuk kita dapatkan emotion ataupun mood dalam gambar kita lah. So ini a part of texture juga. So macam saya cakap tadi, bila ada lighting yang kuat jatuh ke atas permukaan batu ni, dia akan nampak form yang gelap lah. Ada shadow sikit macam tu. Okay? Okay, macam ni texture. Simple je, texture ni memang simple untuk shoot. Cuma nak dapatkan texture yang cantik dan menarik tu mungkin kena keluar explore lah. Okay, dan mungkin penggunaan lighting juga pun penting macam saya cakap tadi, dia akan menimbulkan mood dalam gambar tu. Alright. Okay, texture of a bricks, macam ni. Okay. Okay, bila dia shooting dia nampak straight. Dia punya susunan bricks ni straight. Kalau kita shooting tu memang kita letak placement of the camera tu memang bagi horizon dengan vertical line tu straight. Okay, itu yang saya maksudkan tadi lah. Okay, and then pattern. Okay, pattern pun ada juga yang confuse lah. Pattern ni repetition of shape or texture that organized in a rhythmic way. Maksudnya dia, pattern tu dia macam satu susunan yang berulang-ulang. Okay, dia punya susunan tu pun nampak macam very teratur lah. Maksudnya dia teratur, dia bukan pattern yang berterabur macam tu. So if you carefully look for patterns that are everywhere in nature and also in man-made things, by using this pattern, you can compose a visually compelling image that keep the viewer engaged. Sometimes breaking this harmony of rhythm in pattern is much better result by yielding a dynamic composition. Contohnya mungkin nak pakai contrast color. Okay, this is rhythmic punya photograph lah. So maksudnya dia repeat the same pattern tu. Okay? Okay, macam ni. Ataupun macam ni. Dia boleh juga macam kita shoot, dia pun satu colour yang kontras dekat situ. Contohnya macam cili, kita susun cili tapi ada satu cili yang warna kontras. Contoh macam apple. Kita susun apple punya tu, susun pattern dia, betul satu apple yang berwarna berbeza. So itu memberikan enhancement yang berbeza lah terhadap gambar kita. Okay? Okay, and then this one is colour. Colour ni senang lah. So colour is a major design element that we love. Colours play an important role to set the mood of the photograph. The colours can be broadly classified as warm colours and cool colours.
Okay, yang tu semua dalam color psikologi lah, ada banyak, ada color of will tu kita boleh tengok macam mana kita nak matchkan dalam, bila kita nak buat subject matter, bila kita nak susun subject matter with the background, macam mana kita nak buat color coordination dia. So kita nak mood dalam color, dalam gambar kita tu warm ataupun cool. So semua benda tu kena ada knowledge lah sikit untuk kita faham dia punya color family dia, macam mana color harmoni macam tu lah, okay. Okay, so the color can be broadly classified as warm, cool colors and cool colors. Red, orange and yellow are the warm colors that suggest the feeling of warmth, liveliness and energetic, whereas blue and green are cool colors that suggest the feeling of calmness and sad or gloomy. Macam tu. So ini pun colors, tapi dia ada juga repetition dekat situ, tapi kita punya main purpose adalah untuk tunjukkan color tu. Okay? Color. Sorry. Okay, colors. Macam tu. Okay, space. Saya harap semua boleh faham lagi setakat ni. Okay, space pula ialah, space is another important element of design that suggests the distance between the object, perspective and proportion of object. So space ni biasanya dia ada banyak negative space dalam gambar. Contohnya macam ni, minimal. Gambar tu sangat minimal. So dia subject matter sikit je dekat hujung kanan, tapi dia memberi negative area tu lagi banyak. So itu dia punya maksud dia. So dia banyak, kalau gambar-gambar macam ni biasanya orang akan shoot untuk shoot landscape ke, untuk dapatkan dia punya minimal mood tu. Okay. Kalau misalnya kata kita nak buat shoot kat rumah pun boleh, mungkin sekeping paper clip je. Satu paper clip, and then yang lain semua background. So dia satu je dekat rule of third, so jadi space. Janji dia punya space tu lagi banyak daripada subject matter. Macam ni. So subject matter ni ialah pokok tu dia yang ada dekat sikit dalam gambar tu, the rest semua negative area. Okay? Sama juga macam ni. Okay. Alright. So ada soalan tak setakat ni untuk assignment yang bakal tuan-tuan dan puan-puan kena buat lewat petang nanti? So itu ada 7 topik termasuk satu rule of third untuk satu lagi group. So ada 8 area yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat lah. Maksudnya tengok pada kumpulan masing-masing dapat tajuk apa, dan tajuk tu akan dijadikan assignment lah. Jadi group 1 akan shoot line. So dalam tu ada 5 peserta. Okay, 5 peserta ni kena shoot line. Okay, shoot lah, tak kisahlah line apa pun, nanti combine jadi satu dan hantar sebagai grouping punya assignment. Okay, macam tu. Faham tak? Ada soalan tak so far? Assalamualaikum. Salam. Jadinya dari segi setiap grup tu kalau lima ahli dia, jadi 5 ahli tu kena ambil gambar yang mengikut konsep yang telah ditetapkan lah. Kan tu Tajuk yang sama, betul. Tajuk yang sama tu sampai. Kalau tak, kalau grup tu sampai dapat shape, maksudnya kelima anggota ahli dalam grup shape tu kena shoot shape lah. And then setiap seorang kena come out dengan satu image sahaja yang paling cantik. And then ketua kumpulan akan compile lah dan hantar sebagai. Cuma setting kata kamera tu individual lah. Betul. Kalau boleh shoot pakai DSLR, tapi kalau tak ada saya boleh bagi pakai phone sajalah sebab kita duduk. Kalau macam physical, normally saya akan bawa kamera pergi ke tempat latihan tu, tapi macam sekarang saya rasa kekangan tu mungkin adalah, mungkin tak ramai, tak semua peserta ada kamera kan. So saya benarkan untuk shoot pakai phone saja. Tapi macam saya cakap, setiap phone ada grid line tu, cuba buka grid line tu untuk kita try untuk shooting. Supaya kita boleh shoot dengan cara yang lebih baik lah. Okay? Okay, faham ya tu Samsul? Ada soalan lain? Syamuddin suka buat texture, okay. Sebenarnya kalau kita guna DSLR, dia akan dapat depth yang lebih cantik lah. Okay, kalau kita guna, okay boleh. Setelah nanti saya bagi slide yang tadi tu untuk yang buat rujukan, boleh. Okay, so sebenarnya kalau ada peluang kita berjumpa secara fizikal dan ajar guna DSLR, dia punya impact pada gambar tu lebih menarik lah. Mungkin kalau tak semua orang ada keperluan untuk menggunakan DSLR tu kan, saya faham, tapi mungkin value added lah kepada kita kalau kita boleh guna. Mungkin kalau misalnya kata kita perlukan apa-apa gambar yang kita instant nak buat, tak dapat cari dekat dalam mana-mana
free to use punya gambar, kita boleh shoot sendiri. Macam tu. Okay, so tak apa. Kita tak ada benda tu, so kita janganlah fikir, kita buat apa yang mampu saja. Okay. Tips yang seterusnya yang perlu saya, ada tak soalan lagi yang lain sebelum saya pergi kepada tips yang seterusnya? Tak ada kan? Semua faham kan tadi yang 7 elemen tu semua orang faham, sangat basic kan. So macam benda tu mudah untuk difahami dan saya harap nanti saya nak tengoklah hasil daripada semua orang yang akan shoot 7 basic elements tu lah dalam fotografi. Okay. Boleh bagi sebenarnya ikut step group. Okay, Puan Lia, nanti saya akan bagikan sekejap lagi. So tadi sampai pukul 11 saya masih lagi compile nama tu. Saya tengah nak match, takut saya tertinggal nama-nama mana-mana peserta. Saya akan bagi dalam pukul 2 nanti. Okay. So lepas yang kita break pukul 12.30 nanti, so kita akan saya akan form the group dan saya akan bagi senarai komposisi. Oh okay. Maksudnya, kita semula. Boleh bagi senarai ikut step group, senarai komposisi group. Maksudnya macam mana Puan Lia? Maksudnya line siapa? Macam tu ke? Okay, saya memang akan bagi nanti dia punya listing tu, okay, kumpulan line siapa. Macam tu, nanti saya akan bagi dalam group lah sekejap lagi. Selepas saya dah settle semua listing tu. Sebab saya nak double check, saya nak cross check nama tu, takut saya double nama ke, tertinggal nama ke. Okay, so saya akan try my best sebelum pukul 2 saya akan bagi nama tu lah. Okay, tak apa, kita selepas pukul 2 tu, 2.30 punya slot tu, ada satu lagi sesi macam ni. Lepas saya akan cerita pasal format file tu. Okay, lepas format file tu baru saya akan lepaskan tuan-tuan untuk pergi shooting lah. Okay, alright. Okay, next dia adalah tips yang seterusnya. Okay. Ini adalah simple tips kalau kita menggunakan handphone. Kalau kita shoot pakai handphone. Okay. Tips fotografi with camera phone. Okay. Ini gambar yang saya shoot ketika saya pergi Bali. Okay. Ini yang saya cakapkan tadi, siluet tu bila kita shooting berhadapan dengan lighting, kita akan dapat keadaan yang siluet lah. Okay. Saya dah share screen dah. Okay. Okay, yang pertama ialah bila kita shooting, the main determinant of cool photo quality is the composition. To get the best photo result, you need to learn some basic composition such as rough third line, framing, angle of view and others. Macam saya cakap tadi lah. So ini adalah tips yang saya share dengan student dalam kelas lah. So apa yang kita perlu, yang first thing first ialah kita kena faham sikit lah pasal basic composition tadi yang tuan-tuan dan puan-puan dah tengok. Macam composition, row of third, macam mana kita nak gunakan line dalam gambar kita, macam mana kita nak gunakan space dalam gambar kita, macam tu. So yang pertama sekali yang untuk mengekalkan dia punya image punya quality, kita jangan zoom. Maksudnya kita jangan guna zoom punya features dalam gambar kita. Bila kita duduk jauh, kita nak close up dekat kita punya subject matter, kita zoom guna kita punya features dalam kamera. Yang sebaiknya ialah kita pergi as close as possible to the subject matter. Kita kena pergi dekat dengan dia baru kita shoot. Kalau tuan-tuan dan perempuan boleh try to experiment, bila tuan-tuan buka kamera dan kita zoom guna features dalam kamera tu, dengan compare kita pergi dekat dengan subject matter, kita akan nampak dia punya photo resolution tu akan ada perbezaan sangat besar. So dia punya suggestion ialah jangan zoom. Kita pergi sedekat yang mungkin dengan subject matter kita untuk shooting. Okay? When taking a picture with smartphone camera, try to get as close as possible to the subject rather than using zoom when taking a shoot. Eliminate the sense of laziness to move closer to the subject to the photo. Say your smartphone does not have an optical lens, maksudnya tak boleh nak zoom lens kan, macam kalau kita pakai DSLR, kita ada zoom lens tu. Zoom lens tu tak apa, dia memang okay, memang features dia memang untuk shoot. Ada teknikal dalam tu yang boleh menyebabkan kita shoot gambar daripada jarak yang jauh. Tapi kalau smartphone dia tak ada benda tu. So the digital zoom feature that will trim the photo resolution. Result of photo with digital zoom is definitely rough. So akan jadi sangat teruk lah. Okay. So mungkin boleh try untuk dapatkan dua resolution tu dan
cuba tengok, compare. Kalau kita pergi dekat dengan kita zoom, memang dia akan ada efek yang sangat besar lah dekat situ. Okay, keep the stability hand while taking pictures. Okay, sebenarnya bila kita nak shoot gambar di waktu malam, dia akan ada sikit bila dia punya light tu dah low light, so dia akan ada sedikit movement dalam gambar kita. So kita kena stable. Sama ada kita letak kamera kita di permukaan yang surface yang steady, yang stable, dan kita tekan untuk shoot. Sebenarnya kenapa dia jadi macam tu? Sebab kita bernafas tau. Bila kita bernafas, bila kita nak shoot tu, walaupun kita tak sedar pun, yang sebenarnya bila kita bernafas tu dia ada movement yang sangat minimal daripada kita. Sangat minimal daripada kita, tapi benda tu boleh effect kepada kamera kita sebab dia ada a few second untuk kamera kita dapat capture keseluruhan light yang kita nak shoot tu. Sebab dalam fotografi dia punya basic definition of photography pun ialah drawing with light. So maksudnya dalam fotografi memang dia punya first perkara yang paling penting ialah light. Kalau tak ada lighting memang tak jadi fotografi tu. Cuba tuan-tuan dan perempuan shoot dalam gelap yang betul-betul total darkness. Takkan berlaku, takkan ada apa yang tuan-tuan dan perempuan boleh capture. So the basic thing yang perlu ada dalam fotografi ialah lighting. Sebab dia memang definition ni memang daripada dulu drawing with light. So memang kena ada lighting. So bila tak cukup lighting yang untuk di capture oleh lens kita, dia akan ambil masa sikit. So dia ambil masa sikit tu menyebabkan kita punya tangan dah tak stable sebab kita bernafas tu. Okay? So benda tu one of the weakness of the camera phone is the absence of speed setting or even if there is no maximum. This causes the image will not be good if taken while walking, driving, even just shaking when photographing. To get the best photo, stop walking and driving and be realistic by not dreaming or taking passing object too quickly. So memang kita kena duduk, kita kena berdiri, stable, baru kita shooting. Kalau kita sambil jalan pun nak shooting, kalau dalam keadaan light yang sangat terang, tak apa. Dia cukup lighting untuk di capture. Tapi kalau light tu macam low light, memang kita kena take time sikit. Kita kena ambil masa untuk shoot tu. Okay? Kalau features dalam iPhone, dia akan ada satu yang dia boleh capture dalam a few second. So itu lagi menyebabkan gambar kita akan shaking. Okay? Dia akan ada movement tu. So gambar tu tak akan sharp lah. Okay, so kita kena cari cara untuk dapatkan dia stable. Mungkin kita kena letak kamera tu dekat satu-satu surface yang flat dan stable. Dan kita boleh tekan shoot tu daripada tekan bola jari kita, tapi kita tak pegang phone tu lah. Okay. Alright, yang seterusnya, when shooting, use both hands. Maksudnya kena guna kedua-dua tangan lah untuk kita pegang on the phone and keep the stability when taking photos. There are so many photos that cannot be controlled. My friend should really do my best to get photo that blur. For best result, also take advantage of the timer features. Boleh juga guna timer. Tapi itulah macam saya cakap, kalau guna timer kalau iPhone pun dia akan reduce sikit the resolution, dan kita kena fikir juga kita nak guna daripada back camera ataupun front camera. Okay. Lagi satu ialah avoid use filters when taking a picture. Maksudnya kita guna filter tu selepas kita ambil gambar, bukan ketika kita ambil gambar. Okay, the best is, indeed in many applications there are filter features that make photo more beautiful and can be viewed directly when taking pictures. However, it's better to use their filter after the photo is taken in the editing process rather than apply the filter directly when shooting. This is primarily intended for photos to have many variations when edited and can be reconsidered for best result. Photos with filters when shooting will have a small selection of photos. Okay. Sama juga kalau ikutkan, kalau kita rasa sebaiknya lah kita guna kamera yang ada dalam phone kita, yang memang built in together with the phone. Bukan kamera yang kita guna daripada application yang kita install. Contohnya dekat, saya guna Snapseed, contohnya Snapseed. Dalam Snapseed ada kamera dia. Tapi sebaiknya kita guna kamera yang dah built in dalam phone kita. Selepas kita shooting baru kita edit guna Snapseed punya application. Macam tu maksud dia. So kita guna sebaiknya kamera yang ada dalam phone kita dulu, and then only baru kita filter lah kalau kita nak enhance kita punya gambar. Okay, next ialah, ini adalah photo editor application lah. Saya tak banyak saya guna apps ni. Saya banyak guna Snapseed.
Photoshop dengan Lightroom punya apps je dalam phone saya, tak banyak sangat. VSCO pun ada juga saya pakai kadang-kadang. So terpulang pada tuan-tuan dan perempuan lah, sebab setiap orang ada colour preferences dia yang tersendiri. So saya nak suggest pun macam susah juga, sebab kadang-kadang ada orang dia suka, macam saya sendiri, saya suka kepada warm colour. So ada orang tak suka sangat warm effect tu, dia suka cool effect. So setiap satu gambar tu dia nak cakap cantik tu is very subjective, sebab colour preferences setiap orang tak sama, dia berbeza-beza. So ada orang suka macam ni, ada orang suka macam tu, ada orang suka close up photos, ada orang suka wide angle photos. So benda tu semua very subjective untuk saya cerita yang mana cantik, yang mana tak cantik. Okay, so itu antara tips yang boleh saya share dengan tuan-tuan dan perempuan semualah berkaitan dengan photo shooting dan cara nak ambil gambar. Okay, so ada tak soalan so far? Tak ada? Semua okey? Semua faham? Ataupun ataupun ada apa yang macam tak sampai apa yang saya cuba sampaikan kepada semua orang, mungkin boleh share dengan saya untuk saya tahu. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Cik Syam. Cik Mudin sini. Yang untuk fotografi tu nanti, kita punya image yang kita ambil tu nak yang original image lah kan? Original image, maksudnya macam mana? Maksudnya tak ada apa-apa effect ataupun editing lah yang dibuat lagi kan? Oh boleh, boleh. Maksudnya Cik Syam boleh je nak edit gambar tu, tak semestinya gambar tu raw. Selepas shooting boleh je gambar tu diedit dah dalam mana-mana apps yang Cik Syam suka. Boleh je. Tapi satu lagi benda yang kita kena ambil tahu ialah bila kita nak buat editing proses tu, kita kena make sure colour ataupun skin tone tu dia nearly perfect dengan apa yang ada, maksudnya yang subject matter tu. Contohnya kalau colour baju kita tukar, kalau misalnya kata baju warna biru, make sure dia masih lagi biru, dia tak jadi hijau macam tu kalau kita gunakan filters. Okay, so itu antara tips yang kita kena ambil tahu jugalah. Okay, Baik, terima kasih Puan. tapi saya benarkan untuk editing lah, kalau misalnya kata nak enhance, nak terangkan sikit ke gambar tu gelap ke kan, terangkan brightness contrast tu tak ada masalah, nak straighten the picture ke tak ada masalah. Okay, minor editing tu boleh. Baik, terima kasih. Sama. Ada soalan lain tak?
Minta maaf semua. Minta maaf. Saya terkeluar daripada Google Meet je tadi. Sorry ya. Okay. Saya pun nak mohon maaf. Sebenarnya anak saya lah baru second day kena COVID. So macam saya ada nak kena settle something sekejap. Bolehkah saya tinggalkan tuan-tuan perempuan awal tengah hari ni? Boleh ke? Boleh. Boleh, Boleh, tak ada masalah. Boleh aja. Faham. Student boleh sangat. Minta maaf, saya rasa bersalah sangat sekarang ni. Okay, tak apa. Saya leave the session awal. Saya akan come back again pukul berapa ya? Kalau ikutkan kita 2:30 session seterusnya. Puan nak saya awalkan ke? 2:30 pun okey. 2.5 tu okey. 2:30 okey. 2.30. 2.30 okey. Saya jumpa perempuan semua pukul 2:30. Okey? Sebelum Okey, boleh. Okey, boleh Puan. Baik. Lulus. Terima kasih sangat sebab faham. Lulus. Okay. Thank you ya Puan. Jumpa nanti teruskan dengan link apa tu. Okey. Okey. Baik. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Puan. Puan. Terima kasih Puan. Untuk yang grup foto dulu sebelum kita start, boleh ya? Teruskan kita shoot semua orang dulu pukul 2:30. Oh. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.